Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di mana rakyat akan terlibat secara langsung dalam pemilihan pemimpin negara melalui proses pilihan raya. Terdapat banyak parti-parti politik di Malaysia yang mempunyai ideologi dan prinsip parti masing-masing. Namun, matlamat mereka tetap sama, iaitu memperjuangkan hak dan nasib rakyat. Antara parti politik yang ada di Malaysia ialah UMNO, PN, PAS, PKR, DAP, PBBM dan banyak lagi. Setiap orang mempunyai pilihan pemimpin yang tersendiri berdasarkan cara penilaian mereka, dengan harapan parti-parti ini akan membawa keamanan dan kedamaian kepada rakyat serta mengangkat nilai jati diri dalam setiap rakyat. Namun, sejauh manakah parti politik ini berjaya menyatukan kita semua? Dan adakah kerana politik kita boleh duduk dan makan bersama? Adakah kerana politik kita mampu bersatu padu walaupun berbilang kaum? Dan adakah kerana politik akhlak dan sahsia rakyat selamanya dan sentiasa terjaga? Atau dek kerana politik kita? Demikianlah politik. Ada kalanya politik menjadi punca pergaduhan, mengeluarkan kata-kata kesat, membenci antara satu sama lain. Seterusnya, meruntuhkan ukhuwah Islamiyah antara kita semua. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Syekh Mustafa Al-Marawi berkata dalam menafsirkan ayat ini, janganlah sesekali timbulnya perselisihan dan pertikaian antara kita semua, kerana yang demikian ini akan menyebabkan hati menjadi gentar, mengalami kegagalan dan hilangnya kekuatan, sehingga akhirnya kita mudah dikalahkan oleh pihak musuh. Antara faktor utama masalah ini berlaku adalah kerana sikap taksub ataupun fanatik buta terhadap parti politik yang kita pilih. Sedangkan tiada satu pun parti politik di dunia ini yang bebas daripada kesilapan. Oleh itu, hendaklah kita bersikap sederhana dalam berpolitik, kerana tidak salah untuk kita berpolitik asalkan kita mematuhi etika-etika yang ditetapkan dalam berpolitik. Allah berfirman dalam Al-Quran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama halaka man qablikum bil ghuluwi fid din." Yang bermaksud, awasilah kamu dalam melampau dalam beragama, kerana binasanya orang-orang sebelum kamu adalah disebabkan sikap ghulu, yakni melampau mereka dalam beragama. Hadis riwayat Ibn Hibban. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jika dalam urusan agama pun Allah dan Rasul melarang kita untuk bersikap ghulu, yakni melampau, apatah lagi dalam urusan politik yang sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita pada hari ini. Oleh itu, jauhilah sikap fanatik buta ataupun bersikap ekstrim melampau dalam berpolitik, kerana ianya akan membawa kepada akhlak yang buruk dan tercela. Yang paling kita bimbangkan sekarang ini ialah akan membawa kepada kesesatan. Na'udzubillah.
Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang politik akan menyebabkan pergaduhan, akan menyebabkan benci membenci, tipu menipu, hina menghina dan banyak lagi akhlak yang buruk akan timbul. Tetapi lupakah kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwana al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna." ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi. Janganlah sebahagian kamu membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak patut menzalimi, membiarkannya dalam kehinaan dan merendahkannya. Takwa itu di sini baginda menunjukkan dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk jika sampai dia menghina saudaranya. Setiap muslim adalah haram bagi muslim yang lain, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, cukuplah Al-Quran dan Hadis sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jika ada berlaku sebarang permasalahan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisih dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasulnya, yaitu Sunnah. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sekadar itu sahaja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.